أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ayat 26 sampai 27 surah Al-Baqarah. Perumpamaan maknanya perbandingan yang Allah Taala banding di sini untuk nak uji setakat mana ke manusia boleh terima ujian ataupun perbandingan yang Allah Taala wayak di dalam Quran. Cuba kita tengok sebagai sedikit tafsir di dalam At-Tabari. Berkata Ibn Abbas di dalam satu riwayat Abi Saleh, dia katanya apabila tatkala Allah Subhanahu wa taala misal dua perbandingan bagi orang-orang munafik. Belum pada ni kita ngaji orang munafik banyak. Dah ayat-ayat banyak ayat. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Tu ayat di dalam ayat belum pada ni. Orang munafik seperti orang cucu api. Cucu api cuh. Bawa cu nak nyala sikit, puk, mapuh. Tu Tuhan banding katanya orang munafik hidup dia lagu tu. Seolah katanya dia cuai okan. Dia cari peluang, bawa cucuh nyala pak yang nampak, puk, dia pergi. Bawa mapuh hidup dia, dia cucuh pula. Hidup orang munafik pasal itulah. Qalu Allahu ajalla wa a'la min an yadribal amsal. Orang Islam pakat kata supa belakang. Ayat katanya Allah lah yang lebih tinggi dan lebih tahu gapo hak Tuhan nak misal. Manusia nak pergi reka misal mudah-mudah tak boleh. Tapi apabila Allah Taala ayat di dalam Quran katanya perbandingan orang pasal ni dengan gapo, orang pasal ni dengan gapo. Faham misal? Fa anzalallahu hadhihi al-ayah, maka ayat tu pun turun. Satu perbandingan lagi, insya-Allah kita akan belajar banyak lama lagi ni. Duduk dalam suratul Ankabut, juzuk yang ke-20. Akhir juzuk yang ke-20. Iaitu Allah Taala buat misalnya lalak dengan nyamuk. Lalak dengan nyamuk ni kalau kita kira, woi, dalam Quran ada ke lalak? Kalau dia kita fikir dengan bodoh-bodoh, radak Tuhan nak kecik hal lalak ke? Radak Tuhan nak kecik hal nyamuk ke? Gitulah. So lagi, radak Tuhan nak kecik hal labo. Sebab suratul Ankabut surah labo. Kalau orang munafik, orang kafir zaman dulu dia katanya Tuhan bodoh. Apalah Tuhan duk kecik benda-benda pasal tamada. Bakpo tak kecik reng na yobai. Kecik benda tinggi-tinggi, siapa kau manusia dengar apa tu? Ha berasa. Ni radak Tuhan kecik nyamuk, halala, halabo. Pedah gapo tu? Ada hak sebenar pedah dia. Sebab tu orang Yahudi suka bawa dengar ayat-ayat hak pasal bunyi lalak nyamuk. Dhahikat al-yahud wa qalu
ma yushbihu hadza kalamullah, kalam Allah. Tu orang Yahudi dengan Nabi baca apa? Dia kata, "Weh, hak ni kau kalamullah." Ada ayat katanya Qur'an, setara ningnya. Gitu. Supaya kita sakcai apa-apa bagi mak. Setara ning. Tak ada nak lawe. Sama ada sungguh. Gitulah. Ni sebab boleh nak turun ayat yang ke-20 ni. Cuba kita masuk di dalam ayatnya. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja. Seperti nyamuk. Ba'udah ni maknanya nyamuk. Tu kalau kita tak tahu bahasa Arab, nyamuk gapo ambil dalam Quran, ba'udah maknanya nyamuk. Dah. Hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmat dia. Fama fauqaha. Fauqa ni maknanya atas. Maknanya Tuhan dia buat misal dalam Quran, mula daripada nyamuk hak kecil, kita tengok mai kunka. Nyamuk katak dia lebah, tapi Tuhan ada tu hikmat gapo boleh dia royak di dalam Quran ada nyamuk. Hak ni duduk di manusia nak pergi fikir hikmat ataupun faedah gapo nyamuk. Tapi Tuhan buat misal dalam Quran ni bukan arti nak suruh manusia pergi kaji nyamuk makan darah lagu mana perut dia pecah lagu mana. Bukan. Perbandingan di sini adanya antara orang Islam, orang beriman dengan orang kafir. Nak tahu katanya iman kuat setara mana percaya kepada Allah. Kalaulah Tuhan royak nyamuk dalam Quran nak percaya ke tak? Gitulah. Iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Ni orang Islam dia percaya lalu. Tak ada kena wawih, tak ada kena waswah. Dia Tuhan royak jala tu ada hikmat tu. Tuhan tak royak free-free. Sebab ayat Quran sebuah Quran ni tak kira Tuhan nak pergi royak benda tak pakai. Tu ada Tuhan nak pergi kecek benda tak ada faedah. Ada. Tuhan cakap nak royak. Annahul haqqu min rabbihim. Orang Islam ya akan royak al-haqqu min rabbihim. Kebenaran tetap daripada Tuhan. Fa wa ammal ladzina kafaru, dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata. Ni pasal orang kafir bila dia dengar Quran zaman Arab dululah. Dia katakan, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan benda ini? Tak ada Tuhan nya kecek nyamuk. Mai maksum. Gitu. Tak munasabah. Nak pergi kecek nyamuk. Jawabnya Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu. Tengok. Ni Tuhan sendiri royak dalam Quran. Tuhan buat banding banyak sebab tu dalam Quran ni surah hak pasal nate. Ni surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah ni surah nama dia, surah nama nate iaitu lembu. Al-Ankabut maknanya laba. Surah An-Namli, surah sumuk. Surah banyak lagi surah apa pasal menate-menate. Surah orang pun ada nama orang. Surah apa? Surah Ibrahim, maknanya nabi. Surah Luqman. Padahal Luqman bukan nabi, tapi Tuhan letak nama. Nama kepada surah ni surah Luqman. Surah apa? Surah Yunus. Surah Yusuf. Tengok. Surah Muhammad ada juga. Surah nama Nabi sendiri ada dalam Quran. Apa tu boleh tak nama surah tu surah ni? Allah banyak hikmat. Kita tak tahu. Sebab tu otak kita nak pergi faham seluruh isi dalam Quran tak sapa otak manusia biasa. Tapi sekadar katanya hak tu hewi tahu kepada para ulama Nabi sendiri pun duk royak sekadar tu. Sebab tu kena katanya wallahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu maksudnya kehendak dia.
Bos apa di akhirat sikit lagi, barulah Tuhan cerita sesuatu ayat ni maksudnya gapo. Manusia nanti tengoklah di akhirat sikit lagi. Ho belaka. Ho lagu ning Tuhan, ho lagu ning. Bagus tahu katanya hak duduk balah atas dunia, gonggai mung pahal lagu tu, mung pahal lagu ni tu happen. Fantong lalu dah. Royak atas ning lah hak sebenar. Lagu ning. Tu hakikat yang sebenar. Tak tahu manusia hakikat sebenar kehendak Allah Ta'ala dalam Quran kecuali siapa sikit lagi di akhirat. Sebab tu kita sekadar hanya mengaji apa yang Tuhan royak dalam Quran, Nabi royak dalam hadis, ulama mai duduk hurai so kata ulama tu, kata ulama ni. Tak ada kena balah. Hak sebenarnya ni saya reka. Mudah-mudah katanya Quran ajari agama tak sepatut kita buat balah. Orang dia ambil agama mari duk kacau dia buat balah, dia buat puak. Katanya orang tu tak faham maksud sebenar. Hak sebenarnya kita kena jadi hamba Tuhan, hak juru, hak baik. Sukum rokok, onom tomton. Nak jadi pasal itu. Kena hati bersih. Cara hidup molek. Barulah hidup kita akan molek hidup atas dunia. Bukan pasal buat puak. Nanti nak pakai, nanti nak ngupak, nanti nak kata huduh kotor ni tak. Walaupun ingat Quran sebuah pun, kalau dia hati duk jadi lagu tu, katanya tak molek hati. Apatah lagi orang tak ingat Quran. Orang apa saya duk poing dengan mulut, bom mengajar pak kata kat orang berak kata pasal nak jadi puak. Oh, hak tu bukan tujuan sebenar. Bukan tujuan sebenar. Sebab tu kita orang beriman ni jadi percaya sungguh, ya Allah, baikilah hidup aku. Jadilah aku ni terima ilmu daripada hak dalam Quran, daripada hadis hak Nabi mu royak. Jadi aku telah selalu dah terima wasana amal, wasa jelira dalam hidup aku. Jadi lagu tu. Bukan aku nanti pandai kecek berak nak kata kat orang. Ni radak mana tak kira. Lagu tu lah belakang. Tok guru, baba, ustaz nak ucakan, nak ucai, nak gapo, nak pasal dia wican orang kata kat orang huduh-huduh pasal nak buat puak katanya bukan masuk dalam dasar Al-Quran hak yang sebenar. Gitulah cara hidup kita. Nak jadi mudah-mudah terima ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan menjadikan banyak orang-orang yang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Ni tengok ni Tuhan royak dulu dah. Dengan Tuhan buat banding dalam Quran al-mathal. Siapa ke ulama belum pada ni dah ada siapa kalau ni orang dia buat al-amsalu fil Quran. Saya ada kitab sebuah al-amsalu fil Quran, perbandingi yang ada di dalam Quran. Tuhan buat misal gapo banding dalam Quran. Orang Arab mari ambil cebok isi dalam Quran buat buku sebuah. Nabi misal atau Tuhan buat misal tu dengan orang pasal mana, tu dengan orang pasal mana. Saya misal mudah-mudah dah. Tuhan royak katanya orang kafir. Orang hati tak molek seperti anjing. Tu. Kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Tuhan buat bandingnya katanya serupa dengan anjing. Anjing ni bila kita lepas dia pun dia jelek. Yalhath maknanya jelek. Jelek lidah. Au tatrukhu yalhath, mung pergi mung lepas dia jelek keluar. Sebab apa tu? Orang kafir tu royak. Tu. Seperti orang kafir. Orang kafir ni hati dia tak cuci. Cuma dia nampak Islam, dia benci semua dalam hati dia walaupun mulut dia royak molek. Tu bandingnya. Sebab tu bila kita ngaji isi dalam Quran, kita akan boleh tahu cut yun yang Allah Ta'ala kehendak pasal mana. Tuhan duk buka perut pedah orang-orang munafik, orang kafir, orang hati tak molek buat perbandingan. Sebab tu Tuhan royak lalu Tuhan tak malu buat bandingan walaupun kecil besar nyamuk. Sebab orang ramai manusia sesak dengan sebab benda saat ni, ramai juga manusia Tuhan beri petunjuk dengan sebab
perbandingan benda kecil-kecil. Bagi kaji. Halal. Orang kafir masuk Islam dengan sebab kaji halal. Ambil lalak seko. Tengok perangai lalak lagu mana. Ya kaji. Masya Allah. Ada dalam Quran. Apa tu bubuh dalam Quran? Lalak. Masuk Islam dia. Apatah lagi. Kalau sekiranya orang lagi kaji nyamuk. Kita tengok nyamuk. Nata nyamuk. Cok nyamuk. Tak kaji nyamuk. Khasiat dia ke apa? Boleh jadi. Dalam nyamuk tu ada ubat roh AIDS. Boleh jadi. Tapi manusia tak tahu. Inilah Tuhan raya. Ramanya manusia sebab sesak dengan sebab perbandingan saat ni. Dan ada ramai juga manusia diberi petunjuk dengan sebab perbandingan saat ni. Nah, sesak dengan sebabnya. Tu melainkan orang-orang yang fasik. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesak dengan sebab perbandingan itu melainkan orang-orang fasik. Orang yang selalu buat dosa. Duduk dalam dosa. Mikir benda tak molek. Karuk otak tak molek. Fikiran tak molek. Kecek tak molek. Jalan tu. Apabila dia pergi buat apa-apa, sesak. Kau sehari, kau sesak. Apatah lagi. Dia pergi pesong Quran. Ataupun pergi duduk gelewing Quran. Hina kepada Quran. Sesak sungguh. Inilah. Kita Alhamdulillah. Kita orang beriman. Kita percaya. Amanna billahi wa rasulihi wa kitabihi. Kita beriman dengan Allah, dengan Rasul, dengan kitabnya. Lepas tu, lain pada tu, dengan malaikat, dengan hari kiamat dan sebagainya. Satu ayat hari ni dah. Lepas tu insya-Allah kita sambung ayat seterusnya 27 dan seterusnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.